Tak ada, kita yang jawab tu. Oh, cantik kita ni. Bagus. Kena pula tukang buat dia, the founder, di interview. Macam mana boleh cantik ni? Sebenarnya kita kena banyakkan usaha. Kita kena try and error. Oh, lupa Allah terus. Ketika dia boleh menjadikan Ferrari dia bentuk cantik dan disebut cantik, supercar tu, kenapa dia khianat di saat orang tanya dari mana datang idea cantik? Kenapa tak nak sebut Allah? Tu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senajmah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tetamu-tetamu Allah yang telah dijemput oleh Allah untuk hadir ke rumahnya hanya semata-mata untuk mengimarahkan rumah Allah sebagai tanda membuktikan kita ini benar-benar beriman. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya, marilah kita sama-sama benar-benar memuji Allah dengan kefahaman yang hadir dari hati yang jelas, akan menyedari akan bahawa tiada satu pun kecacatan setiap yang Allah jadikan dalam alam ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun alam yang kita duk fikirkan bukan sekadar alam semesta. Kita puji alam kejadian yang mana langit dan bumi, matahari, keindahan kejadian yang mana kadang-kadang tu pergi berjalan melihat keindahan setiap tempat yang berbeza-beza. Namun perlu disedari bahawa alam yang mana indah kejadiannya itu sehinggakan menjadikan sebaik-baik kejadian itu. Itulah alam manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik kejadian, Allah jadikan manusia ni sebaik-baik kejadian, ahsan. Maknanya dalam kejadian ni, alami ni, seluruh alam ni termasuklah alam manusia. Malah alam manusia ni mengungguli seluruh alam yang lain. Sehingga kan alam manusia ni diangkat menjadi khalifah manusia. Sudah pasti manusia ini kejadiannya subhanallah. Sehingga Allah rakamkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Cuma malangnya bila kita gagal melihat kejadian manusia ini hebat, maka summa radadnahu asfala safilin. Dia akan jadi seburuk-buruk kejadian. Paling rendah di kejadian yang ada ni, dia paling rendah sekali. Tu bahaya tu. Sebab tu Allah kata qalilan ma tashkurun, dan saya selalu ulang benar-benar bersyukur. Sebab manusia ingat syukur ni sebut je. Tak, syukur ni kena Allah. Syukur ni ulama kata kenal Allah, kenal. Mana kenal ni dalam konteks kalau puji tu puji sungguh, kenal. Aku kenal betul dia ni. Nah, jadi kalau tengok kepada kehidupan yang mana dalam pengkhususan kajian ilmu kita ni, dalam perbahasan kajian kehidupan, hakikat kehidupan ni tuan-tuan. Kebanyakan kalau lihat manusia ni banyak mungut tentang kehidupan dia. Macam mana tu? Kan? Kalau lihat kepada kejadian alam, tak apa orang puji. Alam subhanallah, panas pun okey, hujan pun okey. Hujan sejuk, oh seronok. Panas pun okey, tumbuhan hidup. Tapi mari dekat kehidupan manusia, panas ni bila susah. Panas tu susah tu. Susah hidup ni. Panas. Kemudian Allah uji dia sakit, sihat. Adakah dia nampak sama dengan alam kejadian yang sempurna yang dia puji tadi? Ataupun bila mari pada alam manusia, jadi lain cerita dia. Ni. Tidak sama. Tidak alamin. Tidak kafah. Macam ada Tuhan lain yang jadikan manusia ni. Sehingga gagal untuk memuji Allah dalam kehidupan. Sebab apa jadi begini? Sebab manusia ni buta dalam melihat rupanya. Qulubul la yafqahuna biha, ada hati tak mau melihat. Kena balik rupanya manusia ni. Dalam
meletakkan alhamdulillah rabbil alamin, ni segala puji bagi Allah. Sepatutnya kehidupan manusia ini yang sebaik-baik kejadian tiadalah argument. Sepatutnya. Wa imma dalam perbahasan qada dan qadar. Takdir baik, takdir buruk. Ulama tak letak buruk sahaja. Takdir buruk yang baik. Dia tak ada buruk. Mana mungkin ada kejadian buruk kalau Allah yang menjadikan semua. Cuma yang memburukkan keadaan apabila manusia berpaling daripada perintah Allah. Tu cari pasal. Allah suruh tutup aurat, dia tak nak tutup. Dia nak menempah keburukan lah tu. Allah suruh solat awal waktu, dia pilih-pilih waktu. Allah suruh awal waktu, dia pilih-pilih waktu. Tunggu waktu lapang lah. Tunggu waktu dah habis kerja lain baru solat. Sedangkan kerja utama solat. Bukan dah tak ada kerja baru solat. Solat tu kerja. Solat tu satu pekerjaan. Dah tak ada kerja, apa tak ada kerjanya? Solat tu lah kerja. Amal. Bila manusia pisahkan, buruk. Bila kata meniaga dah, nampak je duit. Dia tak tahu meniaga tu sebenarnya adalah keuntungan, rugi dan untung dan rugi itu berkaitan dengan pahala dan dosa. Nampak? Jadi dia cuba pisahkan. Bila kata pisahkan, maka di situlah datangnya kepincangannya, tuan-tuan. Sebab tu dalam mukadimah ini, kali ini saya menekankan tentang pujian yang sebenar. Mana-mana tempat. Bila kata kita dah selalu duk tanam benar-benar bersyukur ni, benar-benar bersyukur ni bagaimana? Apabila kita benar-benar puji. Tu. Kita nak benar-benar puji. Kita tak nak pujian yang hanya sekadar di bibir. Tapi tidak di hati. Sedangkan pujian itu datang dari hati. Kalau sebut saja tentang Allah ni, tuan-tuan, kalimah Allah saja tentang Allah mesti dari hati. Dia tidak boleh dari mulut. Adapun kalam ataupun kalimah mengucap syahadah tu, itu sekadar untuk mentaklifkan kepada rukun Islam. Tuntutan Islam itu. Adapun sekiranya dia mengucap tapi tidak membenarkan dengan hati, tidak terpakai ucapan itu. Amen. Ataupun sekiranya dia mengucap tapi tidak menerima dengan hati, adalah perbincangan munafik. Macam mana tu? Gambar orang kata, beranilah sebut. Kalau tak boleh nak amal, lebih jangan sebut. Jangan. Kalau tak sebut, pembuktian tak ada. Tapi kalau dah sebut, buktikan. Nampak? Jadi bila sebut alhamdulillah, buktikan dengan hati kita menerima Allah. Sebab tu menyerah, menerima, terima takdir, terima takdir, terima takdir. Takdir baik, terima. Takdir buruk, sama je. Di saat kita terima kesihatan, insya Allah uji kesakitan. Perkara pertama yang kita kena buat, menerima keadaan itu. Tapi manusia kadang-kadang tak menerima kesihatan. Kita ingat terima ni tuan-tuan dengan benar. Ingat terima ni dengan kesusahan. Kita kena terima. Sebab biasanya orang kaitkan terima dengan susah kan. Susah yang terima, Ustaz. Padahal senang pun tak terima juga. Allah bagi kesenangan, kesihatan, dia tak terima. Apa bukti tak terima kesihatan? Dia gunakan kepada kemaksiatan. Tak terima lah tu. Ketika sihat, maksiat. Tak terima lah tu. Bila sihat, maksiat, itu bukan syukur. Itu bukan terima. Terima ni sihat, taat. Itu terima. Sihat, taat. Itu terima. Allah bagi duit, sedekah. Itu tanda terima. Sebab kita meminta. Ya Allah, di langit kau turunkan, di bumi keluarkan, yang jauh dekatkan. Dah ketika Allah masukkan, tolong keluarkan. Itu tanda terima lah tu. Tengok tak keluar-keluar ni, mana tak terima lagi nampaknya. Ni dah baik belum? Diam dah tak transfer pun. Pun simpan. Tu tanda tak terima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Perbahasan ini apabila kita nak memperhalusinya mesti ada kaedah dia tuan-tuan. Sebab tu saya selalu ulang dalam kehidupan ni. Kadang-kadang kita pecah-pecahkan perbincangan agama ni pada tajuk-tajuk tertentu. Baru kita mula nak sedar.
Tapi sebenarnya kita kena letakkan pada tajuk yang umum supaya kita setiap masa mengingatinya. Umum. Sebab tu ulama meletakkan ibadah umum. Bukannya perbahasan solat baru ni nak cerita pasal Allah ni. Tu. Puji je, baru nak cerita sebab alhamdulillah ni baru nak cerita tentang pujian ni. Tetapi bila kita nak cerita tentang umum, kita tak boleh nak kaitkan dengan puji Allah. Contoh tuan-tuan, bawa kereta cantik. Ni malam ni kita nak sambung tajuk amanah. Tapi dalam konsep pujian yang sebenar. Hakikat pujian. Contoh bawa kereta cantik tuan-tuan. Katalah malam ni saya bawa satu kereta, katalah apa tuan? Ferrari lah kata. Bawa Ferrari, Spider. Ambil yang supercar tuan-tuan. Orang puji kereta tuan. Cantik kereta ni. Satu, betul orang puji orang pula. Ni mesti kaya ni. Sebenarnya tuan-tuan, dalam hakikat pujian, amanah kita sepatutnya bukan puji benda. Wallahi, kita tak memuji benda. Sebab segala puji pada Allah. Habis tu ustaz, yang nak puji tu apa? Tu sebab tak ngaji dah tu. Kalau dia mengaji, dia bukan puji benda. Dia puji Allah. Pada benda. Tu masuk dia. Bukan kata sebut puji Allah ni bila dalam majlis ilmu je. Alhamdulillah. Atau dapat benda-benda yang berkaitan dengan agama tu. Nak pergi umrah dia, Alhamdulillah. Ada berkaitan agama dia, Alhamdulillah. Pakai kereta Ferrari dia sebut apa? Alhamdulillah juga. Tapi dia slow dia kata. Ini kalilah dia tukar. Nampak Ferrari nak puji apa? Sebenarnya menyatakan alam ni tuan-tuan. Allah nyatakan tiada kerja lain kita ni adalah untuk menyatakan puji-pujian pada Allah. Sebab yang kita puji itu menyatakan tadi cantik kereta. Hakikatnya adalah kita puji cantik pada kereta. Ni kita pecahkan dia. Bukan puji kereta. Kita puji sifat cantik pada kereta. Bukan sifat kereta. Asal kereta Ferrari besi buruk. Besinya ditempah tuan-tuan. Berwelding-welding. Seorang pun tak nak beli. Pergi kilang Ferrari. Saya nak beli dari awal tu. Tak jual. Kita pun nak beli. Berwelding-welding, bertampal-tampal. Setelah finishing baru beli. Setelah dicat. Setelah nampak zahirnya cantik itu. Tapi manusia lupa. Qulubul la yafqahuna biha. Ada hati buta. Tak nak faham. Allah kata. Ada hati tak nak tengok. Tengok dengan mata kepala je. Manusia hari ini dia tengok dengan nafsu. Tuan-tuan. Kebanyakan yang tidak ngaji. Moga-moga yang ngaji, yang benar beriman, mula belajar, melihat. Sebab kita nak kaitkan pujian pada kehidupan. Malah manusia hari ini, kenapa berlakunya tidak merasakan kehebatan itu, tuan-tuan? Sebab rupanya, terbalik. Dia khianat kepada amanah Allah. Allah suruh puji dia, yakni puji Allah. Tiba-tiba dia nak dipuji manusia ni. Dia mencari pujian dengan kebendaan. Pakai kereta Ferrari nak panggil orang kaya. Pakai motor besar nak panggil orang kaya. Cerai lah pakai. Kalau tak bawa tu betul dengan pakai sebab nak bawa untuk ambil manfaat, jangan. Pakai alat benda, ambil simbol dia, lepas tu pakai sifat pada diri. Ni orang kaya ni lah. Sebab adat begitu. Ujian tuan-tuan. Jadi orang beriman kenalah kaji. Kenapa panggil kaya pada harta? Sebab tu Allah kata, afalai tafakarun, tak boleh fikir. Fikir. Kaya pada harta. Apa sebenarnya harta ni? Kerja harta ni apa tuan? Kerja harta. Nafkah. Lepas nafkah apa? Zakat. Letaklah zakat. Nafkah. Dua wajib. Lepas wajib apa tuan? Sunat. Kalau ikut turutan. Sedekah. Wakaf. Infak. Ada berbelanja ikut suka. Tak ada tuan. Sebenarnya cuma belilah apa yang nak beli tapi siap
Setiap yang dibeli ditanya. Itu je lah. Tak boleh jawab ke dalam. Habis. Habis lah. Diaudit satu-satu. Sebab harta ni dari mana datang, ke mana pergi. Dua soalan. Datang tak betul, pergi betul pun kena. Datang betul, pergi tak betul pun kena. Dua-dua kena. Dia kena datang betul, pergi betul. Datang dengan yang halal, pergi kepada yang halal. Patutnya. Apa yang halal? Membesarkan Allah. Patutnya. Dengan mengutamakan hukum. Yang wajib selesai. Yang sunat. Orang susah. Wajib tolong bagi yang ada harta. Bukan kewajipan. Sebab tu zakat itu dijadikan rukun. Mana wajib lah tolong tuan-tuan. Bukan tolong ni kau suka kita. Nantilah tengoklah keadaan macam mana. Dah. Wajib tolong orang susah. Sehingga kan Allah kata, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Bohong, orang yang bohong dalam beragama. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tu dia. Baik, jadi sidang jemaah yang dimuliakan Allah. Baik, jadi sekarang ni maknanya bila sebut pujian ini, kita kena faham dulu. Bila kata sebelum pujian, sebab tu kalau kita lihat zikir turutan, Ilana Rabbana anta maulana subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar. Mulanya dengan subhanallah. Maha suci Allah. Kenapa dimulakan dengan maha suci Allah? Sebab dalam konteks kita memahami kehidupan, dikait dengan maha suci ini adalah perbincangan tentang mengenal Allah Ta'ala tanpa ada kecacatan. Cantik ini sifat Allah. Tak ada kecacatan pada kecantikan itu, melainkan benda itu yang cacat. Sopiklah, rosaklah, telerailah sifat itu. Tapi sifat cantik itu kekal, tuan-tuan. Boleh berada di mana-mana. Hakikat dia kita puji cantik. Kita nak sucikan. Kita nak leraikan daripada kebergantungan kepada benda. Benda ni, tuan-tuan, menyatakan Allah sebenarnya. Menyatakan sifat kuasa Allah. Dalilnya kembali kepada perbincangan yang utama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada yang menjadikan. Kalau ikut pada almarhum kalau sebut Tuan Guru Aziz Nikmat, dia kata kalau kata Ferrari Allah jadikan. Kalau tanyalah pada hakikat, apa bukti Allah jadikan Ferrari, tuan? Kita dah nampak manusia jadikan. Memang pada syariat hakikat Allah. Sebab mana datang besi, tuan? Besi nak buat Ferrari itu mana datang? Kalau tak Allah yang jadikan besi. Manusia ni menempa saja besi. Kenapa kita tak boleh kata Allah yang menjadikan Ferrari? Takut sangatlah sebut tu. Ui, takut. Rasa macam kang-kang macam sesat je. Sesat tu bila tak sebut. Tu sesat. Dia tak sebut Allah, sesat terus. Betul? Bila kata dunia dipisahkan daripada Allah, sedangkan Allah yang menjadikan dunia, itulah kesesatan yang nyata. Nak cakap pun tuan. Tapi kalau semua benda kita nak kaitkan dengan Allah, itulah kebenaran. Sebab mana mungkin dunia ada sendiri, tuan. Katalah manusia, katalah pergi pada dalil kedua. Ini semua akli. Oh, manusia yang buat. Okey, tak apa. Kita terima. Mana boleh Allah buat? Kita pula manusia buat. Okey, saya pergi soalan seterusnya. Yang buat manusia siapa pula? Gagal kat situ, tuan. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Selesai. Al-Baqarah 21. Manusia, sembahlah aku yang menjadikan kamu. Memang manusia yang buat motor, tapi yang menjadikan manusia siapa? Allah. Tapi kenapa bawa motor lupa Allah? Ini masalah. Ini masalah bila dipisahkan pujian dalam hakikat, ini membesarkan Allah. Apabila pujian itu dipisahkan pada dunia. Tidak puji dunia, puji dunia, puji dunia. Sedangkan kata Nabi SAW, satu hadis Nabi, bahawa diriwayatkan At-Tirmizi, makam dunia ni, tuan-tuan, dunia ni makam dia adalah ad-dunya mal'unatun. Mal'unun ma fiha illa zikrullah. Maksud ad-dunya, dunia mal'unatun, terlaknat.
mal'unun ma fiha, semua yang berkaitan padanya, illa zikrullah, kecuali yang ingat ataupun membawa kepada Allah. Bayangkan tuan-tuan, balik pada isu dunia dan kehidupan ini. Manusia cuba memisahkan tuan-tuan perbahasan ini yang dipanggil pengkhianat. Di saat Allah bagi sifat, Allah jadikan, malah yang menyebut cantik tu bukan benda tuan, kita yang sebut. Bukan tiba-tiba Ferrari tu dibuat, dah siap dia bercakap, aku cantik. Bercakap pula Ferrari ni. Tak ada, kita yang jawab tu, oh cantik kereta ni. Bagus. Kena pula tukang buat dia, the founder, di interview. Macam mana boleh cantik ni? Sebenarnya kita kena banyakkan usaha. Kita kena try and error. Oh, lupa Allah terus. Ketika dia boleh menjadikan Ferrari dia bentuk cantik dan disebut cantik, super car tu, kenapa dia khianat di saat orang tanya, dari mana datang idea cantik ni? Kenapa tak nak sebut Allah? Tu dia. Mana ada sifat tu datang bunyi sendiri ke tuan-tuan? Ada alam ni berbunyi, aku cantik, aku indah, ada? Tak ada. Melainkan manusia yang menyebut. Manusia yang menyebut tuan-tuan. Sebab tu Allah bagi mulut kita, kita yang bercakap. Oh cantik. Oh besar. Oh hebat. Tinggi. Oh, kita yang bersebut. Di saat kita sebut dengan apa? Dengan Allah atau sekadar dengan dunia tuan-tuan? Nah, ini persoalan-persoalan ni yang kita nak timbulkan. Sehingga kan Allah akan katakan balik dalam Quran, menyatakan qalil, sangat sedikit manusia yang akan ingat aku. Kufur tuan-tuan. Allahu Akbar. Kufur ni tuan-tuan, dia akan jadi benda yang, dia beginilah. Cuba kita ambil contoh tamsil yang mudah kita faham. Dalam bahasanya apa? Lembu sapi dapat nama, lembu punya susu, sapi dapat nama. Macam itulah. Kita yang berempat pula buat kerja, ni tamsil yang syariat kan. Hakikatnya sebenarnya kita muji Allah. Tapi kita yang beri-beri buat, orang lain dapat nama. Dia panggil plagiat. Plagiat tuan-tuan, jangan main. Proposal ke apa ke, dia tukar, letak nama dia. Dia kata dia yang buat. Orang puji dia. Padahal orang lain. Plagiat tuan-tuan. Ini, sebab tu orang letak copyright lah. Copyright dilayang, diulang siar. Ni contoh. Kita yang pernah cakap, orang lain pula dapat nama. Kita yang ni, nampak. Marah tuan-tuan. Marah. Marah tuan-tuan. Soalan. Di saat Allah yang maha mencipta segala sifat, tiba-tiba kita tak nak sebut sifat Allah, agak-agak. Agak-agak ni lah tuan-tuan. Kalau manusia yang bukan pemilik sifat pun marah, aku yang make up dia, aku yang cantikkan dia, aku yang ni, lala sekali dia kena puji. Aku yang make up dia. Make up hati dapat nama. Aku yang design baju dia ni. Dia pula dapat nama. No, design by me. Boy. Nampak? Jadi tuan-tuan, besarnya isu ni, isu besar, bukan isu kecil. Di saat salah guna nama, salah guna sifat menyebabkan pujian itu tidak sampai kepada Allah. Bila tidak sampai kepada Allah, maksud tak sampai, Allah tahu sampai, tapi kita yang tak sampai. Terhalang di kebendaan. Ni yang bahaya ni tuan. Laknat, Nabi kata, mal'unatun. Benda asal dunia ni semua laknat. Kalau tiada sifat tuan-tuan, wallahi, tak ada satu pujian pun kita akan buat. Contoh Ferrari tadilah. Contoh motor tadi tu kat luar tu. Oh cantik Ustaz. Oh cantik. Tak tahu masa tengah repair tu buruk terus. Dengar wedding sini. Kita bawa touch up balik kan. Kita pun nak tengok. Cepatlah siap. Cepatlah siap. Rimah tengok bila tengah buruk-buruk tu. Nampak? Beli rumah tuan-tuan juta-juta. Sebelum nak jadi rumah cantik tuan-tuan, buruk. Mana ada kata cantik? Bila cantik, kan nak solat pula. Di sinilah dia panggil pecah amanah tuan, khianat. Sebab tu nak kata al-dunya mal'unatun. Sama dengan diri kita.
Asal contoh saya. Bukan tiba-tiba boleh bercakap. Jadi bodoh daripada awal. Tak pandai, jahil. Tiba-tiba dah boleh bercakap. Dah nampak ilmu tu pada saya. Asal kau bodoh. Asal kau jahil. Asal kau tak boleh bercakap. Bila kau dah mula bercakap, cari nama pula. Ni Kang view bagi blast. Ramai sikit tengok. Contoh. Cari nama tuan-tuan. Semakin bercakap, semakin yang dilihat tukang cakap, bukan ilmu yang dicakap. Bahaya kan? Nah, ni amanah bagi saya. Ni double standard akan berlaku. Di saat bercakap, nama siapa naik dan sama dua-dua naik. Kalau dua-dua naik, bahaya. Sedangkan yang sepatutnya ilmu tu yang kena naik. Bila kita ingat nama, ingat ilmu tu. Contoh, tengok benda, ingat sifatnya. Ingat sifat, kembalilah kepada Allah sepatutnya. Jadi benda tu, walhal benda tu tak boleh bercakap. Jadi kitalah yang kena bawa. Tapi yang bahaya, manusia ni yang boleh bercakap ni tuan. Amanah pada manusia ini. Di saat sifat itu pada diri kita. Tadi pada benda tuan. Ni, sifat tu pada kita pula. Kata cantik pada kita, ilmu pada kita, kuat pada kita. Di saat kita yang berat nak menyebut kembali sifat ni bukan kita. Berat tuan-tuan, ni ujian. Tak semudahnya disangka kita boleh sebut untuk kembali puji pada Allah ni. Sebab dia akan menghilangkan diri kita. Contoh ilmu macam tadi. Bila sebut sifat ilmu itu bukan saya, maka saya kena pegang sifat apa? Sifat jahil, sifat bodoh. Sanggup meletakkan bodoh pada diri. Ini berat sekali tuan-tuan. Di saat orang telah melayan kita dengan ilmu yang ada, sanggup kita menanggalkan keilmuan itu, memakai sifat kebodohan. Ini yang bahaya dan ini lagi sekali. Saya selalu tekankan juga, itulah kegagalan iblis. Di saat mengemudi hidupnya sebagai ketua bagi malaikah dan jin. Sifat yang Allah berikan kepada iblis ketika itu menyebabkan iblis lupa daratan. Ketika Allah buat perbandingan, nampaklah tuan, marilah yang biasa datang. Bila yang biasa datang, berlakulah pujian pada dia, kejian pada yang biasa. Parking sebelah saya C70 Nodo. Tongkat tali rapia, parking sebelah motor saya. Yang saya ni pandang semacam apa? Habis tuan. Jahanam tu saya. Bukan senang. Memang inilah hakikat dia. Di saat itulah berlakunya pertembungan dalam kita nak memuji yang sebenar. Patutnya ketika kita melihat semuanya itu, walaupun Allah berikan kecantikan pada motor, nafikan ya cantik pada Allah. Tengok motor, alhamdulillah juga. Kita tidak memakai sifat itu secara mutlak. Allah lalukan je, melalui je. Singgah kat kita, boleh pergi kat sebelah pun. Boleh pergi kat siapa-siapa. Sebab tu kalau panggil orang yang kaya ni tuan, orang terkaya dia, the richest man. Kaya tu letak maintain kat situ. Orang dia bertukar-tukar. Yang dah ke dalam pun ada. Steve Jobs ke dalam, Korun ke dalam, kaya maintain. Kaya kekal tuan. Korun, perkataan kaya tuan, sampai sekarang sebut lagi. Jadi itu, dia boleh berada di mana-mana. Di sesiapa saja. Sebab tu, di saat ada sifat itu singgah pada kita, tanggalkannya. Kembalikan itu. Tu. Tidak boleh pakai sikit pun sebenarnya. Ibarat cawan ni tuan-tuan. Cawan ni memegang air tuan. Kalau air ni dibiarkan pegang keras jalan ni, maka cawan ni tidak berguna. Cawan ini perlu dikeluarkan air setiap masa. Dia kena sentiasa kosong. Itu panggil kosong tu. Supaya dia boleh membawa sifat itu dengan sempurna. Sifat tu tak lekat. Cawan yang rosak, yang teruk, dia melekat kat sini tuan. Bila masuk air kopi, hitam. Apa hitam? Kerana gelas ini tidak mau memisahkan sifat kopi. Buang. Dibuang dalam gelas ni. Basuh tak boleh. Apa?
kerana nak mengekalkan identiti kopi itu. Cawan, buanglah kau. Tak guna cawan tu. Di saat kita nak memegang identiti itu, aku kaya, aku hebat, aku kuat, habislah. Sebab tu sifat itu tidak akan ada pada orang yang tidak membawa kepada Allah. Tak ada, tuan-tuan. Baik. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Di sinilah kalau kita kaitkan tentang kejayaan. Bila kita kan sebut kejayaan, bila sifat kan berjaya. InsyaAllah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Baik, kita sambung sikit, betul kita buat kesimpulan. Baik, bila kita kaitkan dengan sifat ni tuan-tuan, biasanya orang yang memilikinya Allah alirkan sifat itu, orang panggil orang berjaya. Tuan-tuan, orang kaya, orang berjaya tu. Orang cantik, oh dia mesti berjaya ni. Ada muka, ada rupa, senanglah dapat kerja. Ada rupa, ada muka, senanglah buat banner empire. Ada muka katanya. Kan? Kita kaji orang berilmu, berjaya ni. Tapi tuan-tuan, kejayaan itu bukanlah dinisbahkan pada sifat yang dipegang tadi. Tapi kejayaan sebenar itu wajib dibangunkan dengan bersandarkan kepada kehendak Allah. Di saat Allah bagi sifat itu ada pada kita, dan wallahi semua manusia ada sifat tu. Sebab tu orang kata cantik itu subjektif. Dia bukan objektif. Dan kalaulah cantik itu subjektif, sebab apa subjek? Dia bukan objek. Dia subjek. Yang tidak berbentuk sebenarnya. Kalaulah cantik pun subjektif, maka kaya pun subjektif lah, bukannya objektif. Dia bukannya fizikal. Maka setiap orang diberikan kekayaan itu, setiap orang diberikan kecantikan itu, setiap orang diberikan keilmuan itu. Persoalannya, berapa ramai yang membangunkan mengikut kehendak Allah. Itu je. Inilah kejayaan. Yang menjadikan kita ni semata-mata untuk sembah Allah. Sembah kaya Allah, bukan kaya harta. Sembah cantik Allah, bukan cantik rupa. Sembah ilmu Allah, bukan sembah ilmu kita. Ini yang berlaku, tuan-tuan. Maka di saat manusia hari ini serius dalam mengejar harta, tetapi dalam mengejar pahala, bermain-main dia. Main-main tidak boleh. Tidak ada kehendak Allah di situ. Allah suruh fastabiqul khairat, mengejar kebaikan. Sebagai contoh, kalau kita lihat ini, menjadikan kita semata-mata untuk beribadah kepadanya. Baik, jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT, kalau rujuk dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan. Nampak? Harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala. Akhirat tu depan pahala, tuan-tuan. Kalau Allah bagi kecantikan, guna untuk pahala. Ilmu, guna untuk pahala. Harta, guna untuk pahala. Itulah kejayaannya. Dan kata Allah, janganlah engkau melupakan bahagianmu, keperluan dan bekalanmu dari dunia. Dapatlah manfaat itu daripada kaya tu. Allah terjemahkan harta. Ada yang Allah berikan dalam bentuk harta, ada yang kaya dan sudut perkara yang memudahkan urusan dunia dia. Janganlah lupakan bahagianmu. Dan Allah kata, berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah. Ni. Sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah. Dan janganlah engkau melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerosakan. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, berbalik kepada amanah yang kita nak bawa dalam kehidupan ini dalam bentuk pujian, tuan-tuan. Kesimpulan, dalam manusia ini, dalam Allah menjadikan manusia ini, satu peranan yang sangat besar itu adalah menzahirkan pujian kepada Allah. Itu peranan yang cukup besar. Bukan mencari pujian dengan sifat Allah. Menzahirkan pujian pada Allah melalui sifatnya. Bukan mencari pujian dengan sifat Allah tadi. Contoh kaya, sifat Allah, tuan-tuan. Sebab ada namanya. Tapi kerana kita hari ini tidak melihat dengan mata hati, maka kita jadikan kaya itu sebagai step stone.
pemijak ataupun step untuk dapatkan pujian. Itu tidak boleh. Atau kita beranggap bahawa dah tak ada apa nak dibuatnya Ustaz, harta pun tak ada, jadi tak kaya lah, pun tak boleh. Dia tak boleh. Saya ni tak belajar tinggi Ustaz, jadi ilmu tak payahlah saya nak mengajak pada kebaikan. Pun tak boleh tuan-tuan. Sebab sifat tu Allah berikan kepada kita, benda itu sentiasa ada tuan-tuan, non-stop. Jadi tugas kita besar untuk membesarkan sifat itu agar sehingga orang puji Allah tuan-tuan. Ini tugas besar. Jadi insyaAllah kita akan sambung lagi perbahasan ini pada siri yang akan datang dalam konteks ada soalan ya. Okey. Macam mana? Okey. Baik. Okey. Baik. Okey. Baik. Pertama, saya jawab plagiat. Plagiat ni contoh saya bagi tadi. Contoh plagiat. Manusia ni, dia plagiat ni apabila kita yang copyright kan dia. Tak wujud pun plagiat pun. Tak wujud pun kalau kita tak patentkan dia. Dia atas balik pada teknikal lah, urusan teknikal. Cuma saya bagi contoh, setengah manusia berusaha buat kerja, tiba-tiba orang lain dapat nama. Orang berusaha dapat kerja, orang dapat nama. Saya nak kaitkan tentang yang soalan nombor 1 tadi. Nama ni yang kita nak bawa ni nama Allah. Ilmu ni mana-mana. Pada ustaz ni, ustaz ni, ustaz ni, semua ilmu dari Allah. Jadi bila kita nak rangkumkan semuanya itu, ada lebih baik. Jadikanlah kesimpulan, tak ada masalah. Cuma janganlah tersimpul, nanti bahaya pula. Maksudnya dalam kesimpulan tu biarlah keluar nama yang baik atas ilmu itu, amanah ilmu itu sendiri. Dia bukan cari nama ni maksudnya kita mesti ada nama daripada siapa dapat, nama itu. Yang dimasukkan nama ni adalah kita nak pergi kepada perbincangan yang lebih besar, yang mana kalaulah tiada ilmu maka tiadalah nama orang tu. Itu maksud dia. Hari ini boleh diberikan kebenaran untuk mengajar kerana ada nama. Nama ni asma tu pada sifat ya alim tadi. Farid nama saya. Tapi Farid ini berfungsi kerana ada nama Allah pada Farid. Apa dia? Alim tadi. Jadi alim ini ada pada sesiapa yang Allah berikan. Jadi ada pemegang amanah tadilah. Bila Allah bagikan alim pada si Farid, Farid sampaikan. Maka tuan, bila mendengar ilmu pada si Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C, maka alim pun sampai pada kita. Maka sampaikanlah mengikut kefahaman tadi. Setelah digabungkan kefahaman semua, tak ada masalah. Yang jadi isunya, akulah paling alim. Itu masalahnya. Itu yang masalah. Pergi pakai nama alim tu kenapa? Pakai nama Farid sudahlah. Farid lah yang alim. Salah lah. Allah yang alim, Farid ni bodoh. Itu maksud dia. Tapi jangan kita kata orang ulak engkau bodoh. Salah pula. Tak boleh. Itu al-muslimu man salima muslimu min lisani wa yadi. Itu Nabi ajar pula. Sebab mana boleh membodohkan orang kalau sama-sama bodoh? Itu bahasa mudah faham tuan, jahil. Mana boleh menghina orang kalau sama-sama hina? Lainlah nak menghina biar kita mulia dulu baru boleh hina. Tapi di saat kita menghina, maksud kita dah mulia. Jadi soalan tadi yang pertama, bolehkah? Bolehlah.
Tak ada masalah sebab ilmu pada Farid. Ilmu pada si Fulan B, Ustaz B, Ustaz C. Jadi kita dengar, nak ambil ilmu. Sampai pada kita, kita sampaikan dengan ilmu kefahaman yang diberi. Cuma kalau orang tanya dari mana dapat belajar, sebutlah sekian-sekian. Sebab dari mana amanah dapat ilmu ini. Sama juga dengan tadi konsep search, Facebook, tengok, Google ke apa, tak ada masalah. Cuma sumber dari dapat itu untuk memastikan tiada dipanggil pecah amanah pada ilmu tu, pengkhianat. Maknanya sumber yang tidak betul, manipulasi ilmu, itu tidak boleh. Jadi plagiat tadi sebenarnya lagi itu tidak wujud kalau tidak ada isu yang melibatkan teknikal tadi. Kalau saya tak patternkan apa yang saya cakap, saya tak patternkan dengan modul apa saya buat, so cakaplah. Bagi saya mudahnya memang setakat ni saya tak patternkan. Setakat lagi ni Allah kalau nak cakapkan seorang tu, orang tu je boleh cakap. Dia tak ada nak tiru, tak boleh nak tiru one to one, tak boleh. Melainkan kalau tiru nyanyi adalah setakat ni saya jumpa. Bab nyanyi saya tengok Allah buat orang boleh dia fikir. Mirip-mirip, tapi kalau bab poin ilmu ni tuan, kita pun tak jangka dia cakap apa. Tukang cakap pun tak jangka pun dia cakap. Kadang tu. Kerana itulah kekuasaan Allah SWT. Jadi dua soalan itu tak ada masalah lah. Nah isunya kalau kita tidak amanah kepada sifat itu dan memakai nama ilmu pada diri dan mengaku kita pula yang berilmu sehingga menjahilkan semua orang, itu tak boleh. Itu tidak ditegah oleh agama. Khair. Jadi saya kira cukup setakat itu dulu perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Kita akan sambung lagi perbahasan ni pada siri yang akan datang, insya-Allah. Masih kita membincangkan tentang pujian yang sebenar ni tuan-tuan, sebab penting. Sebab silap pujian, kita puji benda yang asalnya hina tadi. Dunia mal'unatun. Kalau kita puji benda yang Allah dah hina, kita bersalahan dengan Allah. Bila bersalahan dengan Allah, hati-hati. Hati-hati. Benda yang Allah tak suka kita puji, macam kita lah. Benda yang kita tak suka orang puji, tak boleh, bertentangan. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita sambung lagi perbincangan ini pada siri yang akan datang. Moga-moga apa yang kita bincangkan pada malam ini, insya-Allah Allah berikan kefahaman. Mohon ampun, mohon maaf atas segala kekurangan dan terkasar kata, kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ni. Moga-moga yang hadir semua insya-Allah dipilih oleh Allah untuk dimasukkan dalam syurganya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditangguh dengan tasbih farah dan suratul